Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, program ini dinamakan Sembang-Sembang Satuan Siswazah Wanita Malaysia dengan temanya Menyusuri Ilmu. Hari ini saya ada seorang tetamu istimewa, kawan baik saya. Namanya tak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali mereka-mereka yang terlibat dalam public relation. Okay? Dan beliau ialah none other than the famous Datuk Atiqah Adu. Okay, biarkan saya cerita sikit tentang latar belakang beliau. Okay? Selama 28 tahun beliau berkhidmat dengan Bank Simpanan Nasional of Malaysia dan kerjayanya meliputi berbagai-bagai jawatan, di antaranya ialah pengarah Corporate Com dan Public Affairs BSN, pengarah BSN Finance Berhad dan juga pengarah permodalan BSN Berhad. Dan beliau juga pernah berkhidmat mungkin beberapa tahun di Bank Bumiputera Malaysia Cawangan London. Selepas bersara, Datuk Atiqah tak duduk diam. Dia juga telah mengendalikan berbagai-bagai seminar dan juga bengkel-bengkel mengenai banyak-banyak topik, dan khususnya topik, kalau dalam bahasa Inggerisnya, Projecting Enhancing Good Corporate Image, dan dia punya klien berbagai-bagai di sektor swasta dan juga di sektor awam. Saya percaya anda sekalian tertunggu-tunggu nak mendengar apakah dia bicara kami pada hari ini. Okey, soalan pertama saya kepada Datuk. Dalam sejarah kerjaya Datuk lah, Datuk pernah bertugas di BSN sebagai Ketua Bahagian Komunikasi Korporat. Boleh cerita sikit tak tanggungjawab dan tugas Datuk ketika itu? Oh, tugas saya besar ya. Tapi saya enjoy. Ya. Saya mula bertugas di Bank Financial pada tahun 1925. Tapi bertugas sebagai bahagian corporate komunikasi ini pada tahun berapa Datuk? Tahun berapa? 1975 masuk BSN. 75 masuk BSN. Masuk BSN. Tapi mula bertugas sebagai pengarah corporate komunikasi pada 1985. Okey. Dan sebelum itu saya telah pun bertugas di beberapa tempat di Bank Simpanan Nasional sebagai company secretary. Yes, company secretary, business development manager, kemudian wanita pertama sebagai pengurus cawangan di Bank Simpanan Nasional di Puduaraya, banyak lagi. Sebab saya percaya apabila saya didedahkan kepada banyak department, saya boleh menjalankan tugas dengan baik. Itu dia. Jadi tugas dan tanggungjawab Datuk masa tu apa dia sebagai ketua bahagian komunikasi korporat? Untuk menaikkan nama Bank Simpanan Nasional, untuk macam-macam lah saya buat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai yang menjadi wakil bank, untuk jadi jurucakap bank, dan banyak lagi seperti memberi advice, beri nasihat kepada menteri apabila masuk ke dalam parlimen, apabila ada question mengenai Bank Simpanan Nasional. Banyak lagi lah, macam-macam. Saya ditugaskan yang mana tak ada dalam senarai saya pun saya buat. Sebab pada saya tugas sebagai pengarah bahagian komunikasi ni semuanya berkaitan. Asal ada je mengenai bank, nama bank, saya memang terlibat sama. Ya. Maknanya kan ketika itu sebut aja BSN, nampaklah muka Datuk. Macam itulah ibaratnya. Begitulah. Sebab saya pun sukalah bekerja di Bank Simpanan Nasional. Sebab bekerja di Bank Simpanan Nasional saya dapat support daripada TO
daripada chairman dan semua sekali. Apabila bertugas di Bank Nasional, tidak ada apa yang tak boleh buat, ya. Banyak yang kita buat oleh kerana kira-kira satu je, kerana bank. Buat kerana bank. Okey. Sebagai ketua, ni soalan kedua ya. Ini ada kaitan juga dengan soalan pertama tadi. Sebagai ketua bahagian corporate komunikasi, pasti Datuk mesti mempunyai ilmu pengetahuan tentang berbagai-bagai aspek bank ini. Cuba Datuk cerita sikit betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu kalau kita nak jadi ketua ataupun sebagai PRO. Mesti seperti yang saya katakan tadi, bila saya bertugas di berbagai jabatan di Bank Simpan Nasional, saya mendapat banyak ilmu pengetahuan, baik di dalam kerja saya ataupun saya mencari ilmu itu. Seperti di Bank Simpan Nasional, saya diberi ilmu mengenai perbankan melalui seminar, conference, dan banyak lagi. Dan itu semua akan membantu saya mengerjakan pekerjaan saya. Okey, tapi Datuk punya latar belakang, Datuk dalam bidang masa graduate Sosiologi dan Antropologi. Ya, ada satu pun mengenai banking. Orang selalu sebut kalau bank Sosiologi dan Antropologi mengenai manusia. Okey. Manusia. Ya. Dan ia memberi saya satu ruang untuk saya mempelajari manusia dalam institut bank, dalam institut banking. Jadi tak ada apa yang tidak relevan apa yang saya pelajari dalam universiti, ya. Jadi ia banyak mengajar saya untuk mengetahui mengenai manusia, berhubungan manusia, relation dan banyak lagi. Psikologi. Okey, tapi kan Datuk, kalau kita sebut aja bank kan tergambar di minda orang, ini mesti ada kaitan dengan accounting, keuangan. Bagaimana Datuk menghadapi situasi begitu? Kalau orang kata, boleh tak awak tolong nasihatkan saya mengenai gini tentang akaun ke apa ke, macam mana Datuk menghadapinya? Oleh kerana saya dah jadi pengurus cawangan. Pengurus cawangan. Saya sudah pun mempunyai pengalaman dalam bidang itu. Banyak yang saya tahu. Jadi saya senanglah nak menjawab apa yang dikemukakan kepada saya. Bagaimana? Yang pentingnya sebab penonton-penonton, insya-Allah lah penonton program kita ni kebanyakannya orang muda yang mungkin mencari-cari cara bagaimana, apakah dia bidang yang mereka nak terokai, nak menjadikan itu satu profession. Kan kalau dia kata dia bukannya bidang keuangan, dia tak boleh kerja dekat bank. Apa pendapat Datuk? Tak boleh. Macam saya rasakan kalau nak kerja bank, walaupun kita tak mempunyai bidang yang berkaitan pada mulanya, kita akan fikir baik-baik bagaimana kita boleh mempelajari bidang itu. Dalam bank, macam kalau kita diletakkan di bahagian itu, kita akan belajar macam mana jalannya kerja itu. Dan banyak lagi lah macam mana sebagai pengurus bank, saya mengetahui macam mana mengira duit, bukan main susah lagi kerja tu. Saya mengira duit, saya dalam bank kita macam-macam kita belajar dalam perhubungan manusia, dalam cara macam mana kita mengajar anak-anak buah kita mengerjakan kerjanya. Okey. Sebab Datuk kata Datuk pernah jadi ketua cawangan, kan? Ya. Sebuah bank dekat Pudu. Alright. Cuba Datuk cerita sikit pengalaman Datuk masa tu yang membuatkan Datuk rasa macam tercabar ke? Sebab aku ni tak ada background banking. Tiba-tiba aku dapat kerja sebagai ketua cawangan tu. Jangan main-main, itu satu jawatan yang sangat penting. Macam mana rasa Datuk mula-mula Datuk dapat posting tu? Apa tindakan Datuk untuk mempelajari berbagai-bagai aspek tentang bank?
pertama sekali saya seronok lah sebab saya yang lady pertama. Pangkat lah tu. Yang dipilih. Masa tu baru balik dari London. Okey. Balik London. Sebelum tu saya menjadi bank secretary. Jadi bila dapat jadi kerja bank tu saya rasa seronok lah. Saya belajar. Kemudian macam mana kita dalam hal ini kita mesti pandai belajar. Kita mesti pandai melihat kira-kira orang macam mana dia mengira wang yang telah diterima dan dia ada diambil semula macam-macam. Jadi pada saya, kalau saya telah bertugas di berbagai pejabatan, sudah tentu saya telah mempelajari banyak selok-belok banking dalam kerja saya. Ya. Okey, soalan saya yang ketiga. Dia ni sangat-sangat penting ni. Selepas Datuk bersara, saya difahamkan dan saya tahulah, saya pun mengikuti perkembangan Datuk juga. Datuk banyak terlibat dan menceburkan diri dalam mengembangkan ilmu mengenai corporate communication. Right, melalui Datuk ada syarikat sendiri ke untuk mengendalikan? Mula-mula ada syarikat sendiri. Lepas tu saya freelance. Cuba cerita sikit bagaimana dan apakah program-program yang Datuk telah pernah laksanakan untuk mengembangkan ilmu ini kepada orang, khususnya kepada orang-orang muda, sebab support dia PRO kan tergambar di minda orang, wow, glamour. Itu je. Dari segi ilmu tu saya nak tahu, dari segi ilmu tu. Kalau menjalankan tugas sebagai PRO atau corporate komunikasi, bagian corporate komunikasi, kita ni mestilah ada ilmu untuk kita share dengan orang ramai. Yang kita selalu bertemu dengan public, ya. Jadi selalunya public lah yang mengajar kita. Bukan saja kita mengajar dia mengajar kita bagaimana nak menjalankan tugas, ya. Dan banyak perkara-perkara yang dijalankan, selalunya kita mendapat kebaikan daripadanya. Kita gunakan ilmu yang telah diperoleh itu semasa bertugas dengan begitu baik sekali. Macam-macam lah. Kalau banyak dalam corporate komunikasi, kita belajar macam bagaimana nak meningkatkan nama apabila bekerja, apabila meningkatkan nama dalam bekerja, bertugas dengan begitu baik sekali. Macam mana kita nak belajar bagaimana macam mana kalau kita bertugas, kita ingin nak mengajar orang bagaimana sesuatu pekerjaan itu menjadi satu ajaran kepada orang ramai, amalan juga kepada orang ramai. Satu tadi kita bercakap mengenai glamour, alright. Satu lagi tu image. Bagaimana apakah yang Datuk telah sampaikan ilmu itu kepada siapa yang mengikuti program Datuk lah dalam setelah bersara tu. Bagaimana pula dengan image tu? Maknanya orang yang kalau dia nak jadi PRO lah, ya, dia kena image dia tu, dia kena brandingnya sama dengan dia punya organisasi. Cuba cerita sikit tentang the word branding. Branding. Kita nakkan branding yang baik, ya. Kalau kita bekerja tu, kalau kita bertugas hendakkan branding, kita mesti bertugas dengan begitu baik sekali, mengikut branding organisasi itu. Organisasi itu besar, kerjanya banyak, jadi kita pun
mesti melakukan sesuatu dengan baik, dengan dengan cukup teliti. Jangan kita berhati-hati. Kita kalau kita keluarkan perkataan itu, kata-kata mesti yang baik, yang bagus. Dan apabila kita sharekan dengan orang ramai, mesti perkara yang baik saja yang keluar daripada mulut kita, ya. So satu lagi saya difahamkan Datuk juga pernah dulu menjadi host ya satu program talk show. Masa tu saya bekerja. Masa tu saya bekerja di RTM. Dan saya ingat lagi bila saya menolak untuk dipilih jadi host dan saya kemukakan nama Datuk. Okey, Datuk Atiqah ni. Masa tu belum Datuk lah. Atiqah Hidup ni is the right person. So saya bagi tahu dengan producer. So dia orang contact you dan lepas tu you are on. 4 tahun Datuk jadi host. Apa nama program tu? Bersama Atiqah. Wow. Masa tu dia namanya. Jadi dalam program tu apakah ilmu yang Datuk utarakan, apa promokan? Kita mengadakan talk show tu mengenai current issues current issues dan apa saja kita boleh berbincang sama-sama dengan mereka. Sebelum tu kita berbincang dengan mereka dahulu sebelum kita masuk dalam studio, ya. Lepas tu kalau sekiranya bila kita buat talk show tu ada program tu ada kerosakan teknikal misalnya, ya, kita akan berhenti sebentar dan kita akan gunakan slot itu untuk buat publicity Bank Simpanan Nasional. Okey. Sebab saya buat sampai 4 tahun. Saya dapat buat talk show itu dan banyak tajuk-tajuk yang disentuh ialah seperti menjadi prostitut, bagaimana sukan boleh membantu, macam-macam topik. Macam topik. Macam-macam topik yang kita sentuh, ya. Okey. Satu lagi saya dapati bahawa kalau orang nak terlibat dalam bidang komunikasi corporate ni lah, corporate communication ni, dia kena jaga penampilan diri dia. Right? Dia tak boleh selekeh. Itu yang saya rasa saya tak boleh lah jadi seorang corporate com director. Boleh. Saya tak reti buat fashion. Okey, dia nak komen sikit tentang itu sebab dia itu kata orang dia you carry the image of your organisation. Okey, so macam mana nak jaga image tu, Datuk? Kita memang selalu kita jaga image kita lah. Kalau kita berpakaian, berjalan, apa saja kita mesti fikirkan bank. Secara automatik benda itu akan dapat dirasakan oleh semua orang, ya. Dan saya apabila saya bercakap dengan orang ramai, saya mengetahui bahawa saya ini sebagai wakil bank dan saya berdepan dengan image, berdepan dengan public. Saya banyak berurusan dengan public. Sebab itulah saya selalunya memikirkan tentang berhati-hati dengan percakapan, dengan pemakaian dan macam-macam lagi lah. Tak pernah tinggal lah. Jadi saya pun sukalah kalau kita jaga image kita dan orang ramai faham dan faham akan apa yang kita lakukan. Itu sangat-sangat penting. Sebagai orang yang sangat berpengalaman lah dalam bidang ini, boleh tak Datuk bagi sikit tips lah untuk seseorang yang bercita-cita nak jadi pegawai corporate com di sesebuah organisasi? Apa yang perlu ada pada mereka? Ya, yang perlu ada pada mereka ialah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas
kerja dengan baik, lakukan kerja dengan berhati-hati, dan dari segi ilmu dari ilmu segi itu memang sudah pasti Basic. mesti ada, mesti ada ilmu. Ilmu tu dapatnya daripada internal dan external, daripada internal organisation dan juga external. Sebab kita ni selalu memerlukan perbandingan antara bank dalaman dan bank luaran. Jadi mesti timba ilmu dengan baik dengan semua orang. Dan pasti ya, kalau kita dalam apa-apa juga organisasi, kalau kita terlibatlah sebagai PRO lah ya, pegawai public relation officer, kita kena tahu serba-serbi tentang organisasi kita, dan juga sepatutnya selalunya kalau PRO tu dia mesti jawatan dia mesti tinggi sikit. Kalau tak tinggi, you cakap orang tak dengar. Dia mesti macam saya, level saya masuk ke board meeting, masuk ke, saya bergaul dengan pegawai-pegawai tinggi dan macam-macam lagi. Jadi macam itu mereka akan dengar apa you kata. Okey, dengar pandangan you. Pandangan kita itu didengar oleh semua orang lah. Okey. Satu lagi, kalau kita lihat di sektor awam, saya tak tahu tentang sektor swasta sebab saya pun dulu bertugas hampir 40 tahun di sektor awam. Satu ketika sektor awam dulu dia ada Biro Pengaduan Awam. Dia ada Hari Bersama Pelanggan. Ya. Ingat masa Datuk kerja dulu dekat BSN, ada tak macam Hari Bersama Pelanggan ke, macam Biro Pengaduan ke, kalau orang nak komplain lah, orang nak komplain mengenai bank atau kalangan bank yang tak cekap ke apa ke, macam mana Datuk handle? Saya dulu belum ada lagi tahu Hari Bersama Pelanggan. Masa saya tadi. Tapi saya ingin menasihatkan pegawai saya, jika kita buat kerja, kita kena berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menerima komplain daripada orang ramai. Komplain ini sangat berharga kepada kita. Jika tak ada komplain, tak adalah tak ada komplain, tak ada masalah yang akan kita hadapi. Tapi kalau ada komplain sampai ke surat khabar, habislah kita. Jadi saya selalu menasihati pegawai saya, jangan buat kerja sampai kena komplain. Kena berhati-hati bekerja tu, sampai jangan ada yang tidak puas hati dengan kita. Dalam pengalaman Datuk lah ya, selama lama tu ya, bertahun-tahun tu, lebih banyak pengalaman kenangan manis daripada kenangan yang duka cita lah ya. Saya banyak. Bos saya memang very supportive. Saya menseronok kerja dengan bos saya. Masa tu bos saya Datuk Kaisa. Okey. Dan apa namanya, kalaulah misal kata ada orang komplain pasal BSN, Datuk sebagai ketua bahagian communication corporate ni, Datuk dapat tahu apa tindakan Datuk? Pernah tak berhadapan dengan situasi begitu? Komplain lah. Tak banyak lah. Bank tak banyak. Tak banyak. Kalau tak banyak. Saya mengamalkan kerja berjaga-jaga. Jangan sampai komplain. Kalau ada yang komplain, kita minta mereka mengendalikannya dengan kita dulu. Jangan sampai keluar komplain tu sampai ke surat khabar. Okey. Maknanya kan sebagai orang yang terlibat dalam corporate communication ni juga perlu mengadakan hubungan baik dengan media. Media. Ya, itu memang. Itu memang. Selalu apabila saya ada press conference atau media kan, saya akan berjumpa mereka, dan sebelum itu pun kita akan ada jamuan bersama mereka.
membuat hubungan yang baik dengan mereka supaya mereka tidak mempunyai apa-apa masalah dengan kita. Okey, komen kita seronok sangat berbicara ni kan, bersembang-sembang ni sampai tak sedar masa dah sampai saya nak satu lagi masuk dalam CV saya. Saya baru-baru ni telah dilantik sebagai chairman dalam Intra Holding, satu syarikat investment. Ya. Walaupun dah umur 70 tahun ni pun ada orang yang mahu saya dilantik dalam Intra Holding. Okey, itu syarikat swasta. Syarikat swasta. Okey. Ya. Alright. Baru saja. Okey, tahniah. Sebagai kesimpulan lah ya, Datuk, sebagai kesimpulan, saya nak Datuk bagi sikit nasihat lah kepada pendengar-pendengar yang mungkin terdiri daripada orang-orang muda yang mencari-cari profession apakah yang sesuai dengan mereka. Satu, mengenai Datuk masa tu tak ada pergi universiti yang ambil degree dalam Masscom. Dia ambil sociology. Sekarang dah ada Masscom. Okey. Itu dari segi ilmu. Yang kedua dari segi minat kita untuk terus belajar, terus mencari belajar. Memang. Ya, Datuk bagi sikit nasihat lah, kata-kata nasihat. Siapa-siapa yang ingin menjalankan tugas corporate komunikasi ni, dia walaupun dia tidak mempunyai bidang yang berkaitan, dia mesti nak belajar. Dia mesti nak belajar dan mesti bertanya. Dan macam dalam bidang law, katakanlah bidang law, dia pandai menulis, dia pandai membaca, dia pandai menulis dan bertutur dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysia. Jadi ini memang perlu dalam bahagian corporate komunikasi dan ini tidak boleh disangkal kalau orang itu hendak menjalankan tugas sebagai corporate komunikasi. Jadi kalau memang banyak mengikut rajinnya seseorang itu, barulah boleh dia buat kerja. Okey, maknanya dia orang sesiapa saja yang nak terlibat dalam bidang ini perlu mengetahui serba-serbi. Dia mesti pergi dapat exposure di semua bahagian dahulu. Buat corporate komunikasi. Oleh yang demikian, personality dia pun dia mestilah seorang yang mesra orang. People friendly. Dia mesti jangan takut-takut, jangan malu, mesti tanya. Selalu banyaklah selalu orang-orang yang ingin menjalankan corporate komunikasi ini, orang yang bijak lah katakan. Okay, dan a people friendly person, maknanya kan muka dia pun kena friendly. Tak boleh muka masam. Tak boleh. Saya itu sebabnya pegawai Bank Simpan Nasional banyaknya senyum selalu. Okey. Selalu mengatakan bila dia nak bekerja tu, dia mesti enjoy and love the job. Itu penting. Kemudian dia kena positif dan jadi dia kena think well of others. Baru boleh menjadi seorang corporate komunikasi. Okey. Wow, itu satu nasihat yang sungguh baik. Tak dapat dalam buku tu, Datuk. Itu semua pengalaman ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pengalaman Datuk Atikah selama 28 tahun bekerja dekat BSN. Okey. Saya bagi pihak Persatuan Siswaza Wanita Malaysia ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk kerana berkongsi ilmu. Ya, kita punya program ni temanya menyusuri ilmu. Datuk pun tadi dah banyak touch ya, banyak menceritakan tentang betapa pentingnya seseorang kalau dia nak jadi terlibat dalam bidang ini, dia mesti sentiasa menambah ilmunya tentang organisasinya dan dan di samping itu dia kena ada personality yang tak perlunya glamorous tetapi people friendly, mesra manusia.
Dia mesti seorang. konsisten lah dalam karakter dia. Ya. Dan seorang yang senang, orang bertutur dengan dia pun senang, ya, dan tidak mudah mengelabah. Ya. Dan mesti di samping mempunyai ilmu-ilmu yang boleh diperolehi sama ada melalui secara formal ataupun tidak formal. Okey, dengan kata-kata itu saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih dan tahniah juga kepada Datuk kerana baru saja dilantik pula untuk menjadi salah seorang director dalam Insha Holdings. In that particular holding. Ya. Okay. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datin Fauzia yang dipertua PSWM. Okey. Yang menjadi host kepada program ini. Dia banyak pakai hat ni. Okey. Dan saya harap kepada anda yang ingin menceburi bidang ini, bolehlah kontak Datuk Atika untuk mendapat berbagai-bagai tips ya yang melalui pengalaman beliau yang begitu luas. Okey. Saya sudahi program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye Datuk Atika. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.